webinar cahaya duniawi. So, first kita akan bercakap tentang what is forex. Ini suka ataupun tidak, inilah benda yang pertama kita akan belajar, iaitu what is forex. Okay, sekarang ni korang ni nak trading, faham tak? Korang nak trading, korang kena faham apa itu forex. Forex tu apa? Forex tu apa? Forex adalah perdagangan mata wang. Perdagangan mata wang antara apa guys? Dua buah negara. Okey, ini basic lah. Okey. Apa yang Ustaz nak korang tekankan di sini adalah konsep buyer dan juga seller. Faham? Okey, contoh perdagangan mata wang. Apa aktiviti yang ada dalam perdagangan? Cuba korang beritahu. Apa aktiviti yang ada dalam perdagangan? Buy dengan sell, betul. Dia ada aktiviti buy, ada aktiviti sell. Jual beli sama-sama. Betul. Buy dengan sell. Samalah dengan forex. Korang nak membeli dan korang nak menjual. Okey. Dalam forex, korang kena ada mindset korang adalah seorang investor. Okey, investor. Dan investor tu nanti Ustaz akan beritahu, ataupun korang ni seorang big player. Itu mindset korang kena tukar. Kena tukar guys, kena tukar. Okey, siap, kita masuk balik dekat buy and sell. Okey, buy. Buyer. Korang ni buyer ni. Korang ni entry lot 100, lot 1000. Korang nak membeli pada paras harga yang mana? Pada paras harga berapa? Paling tinggi ke? Harga yang tengah-tengah ke? Paling bawah? Paling murah? Korang nak membeli pada paras harga yang mana? Terendah, sebab kita nak untung. Takkan kita nak beli pada paras harga yang mahal. Betul tak? Okey? Ataupun kalau kita tak dapat beli pada harga yang paling murah sekalipun, kita nak membeli pada paras harga yang orang kata macam reasonable price. Faham tak? Okey? Reasonable price. Faham? Ada diskaun. Betul. Kita nak beli pada paras harga yang terendah ataupun pada paras harga yang berpatutan lah. Okay? So, seller. Kalau korang ni seorang seller, korang nak menjual pada paras harga yang tinggi ke yang murah-murah? Jual. Jual diskaun. Hari-hari diskaun. Pada paras harga yang tinggi. Betul. Kan? Takkanlah kita nak menjual pada paras harga yang rendah, mesti kita nak menjual pada paras harga yang tinggi. Itu konsep buyer dan juga seller. Okey. Kenapa Ustaz tekankan konsep buyer dengan seller ni? Okey, korang kena tahu satu benda. Contoh lah. Ini ya dia relate dengan forex. Okey. Contoh lah, ada satu indikator dalam forex dipanggil FIBO. Fibonacci retracement. Okey, yang baru tak kisah, yang lama mungkin korang tahu. Fibonacci retracement. Siapa pernah guna benda ni? Ustaz tak kata Ustaz guna. Ustaz tanya korang je. Siapa yang pernah guna benda ni? Saya, ramai. Okey. Apa konsep Fibo ni? Kalau daripada ni, yang kita boleh relate dengan buyer dengan seller ni. Apa konsep Fibo ni? Allah, besarnya. Diskaun, betul. Fibo ni ibarat diskaun. Diskaun guys. Sebab kita membeli diskaun. Besar bang. Okay, contoh. Level retest tak? Level diskaun. Contoh Okay. Korang tengok Contoh kita ambil candle hari ni lah. Candle hari ni. Contoh korang tengok Ustaz tarik Fibo sampai atas kan. Betul tak? Betul? So contoh. Price tengah naik. Daripada sini naik sampai atas. Betul? Korang nak buy kat mana? Sekarang ni katakan korang zero dalam forex. Korang nak buy dekat mana?
mestilah kita nak buy tempat yang ada harga yang rendah, ada diskaun. Faham tak? Ada diskaun. So, cuba korang tengok dekat sini. Ini 23.6, 38.2, 50, 61.8. Ini abaikan. Okey. Apa maksud dia? Inilah contoh-contoh diskaun 2%. Kalau korang tak nak 23%, CD lekat. Aduh. Okey, Cak. Sekarang tak lag. Tadi je lag lah. Tadi lag. Sekarang tak lag kan? Sekarang lag lagi. Adakah sekarang lag lagi? Okey. Mantap. Tak. Okey. Siap. Okey, sekejap kita tukar. Okey, siapa dengar suara Ustaz sekarang? Adakah korang dengar suara Ustaz sekarang? Dengar. Okey, mantap. Mari kita mulakan. Clear? Okey. Apa yang Ustaz nak korang faham? Okey, sekarang ni korang kena anggap korang adalah seorang buyer. Faham tak? Korang adalah seorang pembeli. Sekarang ni contoh kan, price tu dia buat breakout. Naik tinggi. Tinggi. Gila. Tinggi. Tinggi ni. Area ni sekarang. Korang nak buy dekat mana? Sekarang ni cerita dia korang nak buy dekat mana? Korang nak buy kat mana sekarang? Sekarang korang nak buy kat mana? Cuba korang beritahu. Korang nak buy kat mana? Nak buy di mana? Dekat bawah. Betul. Dekat support. Betul. Lantai. Betul. Okey. Itu tunggu harga turun. Betul. Yes. Betul. Punca kenaikan. Betul. Sabar. Ustaz tunjuk contoh. Okey. Contoh. Bila kita nak membeli, kan, apa konsep FIBO ni? FIBO ni dia ibarat diskaun. Diskaun. Berapa persen korang nak? Berapa persen? Contoh korang tengok kat sini Contoh. Berapa persen korang nak? Tu, tengok tu. Dia ada 23%. 23%. Ada 38%. Ada 50%. Ada 61%. Berapa persen diskaun korang nak? Berapa persen diskaun korang nak? Berapa? Cuba korang beritahu. Berapa persen diskaun korang nak sekarang? Berapa? Cuba beritahu. Mesti ya kalau perempuan jangan tanya. Betul tak? Kalau boleh dia nak free. Kan? Sekejap guys. Gol kita junam lagi bos. Okey, habis iklan. Okey. Iklan sudah habis. Okey, sekejap guys. Bagi kita close dulu. Sekejap lagi kita tak boleh fokus untuk kita punya webinar. Sabar sekejap. Bagi kita close dulu.
Jap. Banyak ni nak kena close ni. Banyak ni. Tunggu jap. Mak, banyak pula. Sekejap tau guys. Sekejap guys. Tidak, kita tak boleh fokus lagi. Kita ada banyak ni nak kena close. Tunggu jap. Tunggu jap. Banyak ni. Dia tengah junam. Alhamdulillah. Teruskan. Sementara kita tengah close. Teruskan. Kita nak fokus. Sekejap lagi kita tak boleh fokus. Boleh ya ke tu? Jangan tanya. Banyak ni. Tengah close jap. Jap. Tak habis lagi. Close tak habis lagi. Sabar. Sabar. Sikit lagi. Lagi dua. Lagi satu. Okay guys, kita sudah close. Okay, jom kita fokus. Okay, so FIBO tu konsep dia adalah diskaun. Faham tak? Sebab tu dia ada level-level persen tu. Berapa persen korang nak? 50%, 60%, 30%. Kalau korang nak berapa persen? Itu konsep FIBO. Faham tak? Sebab tu korang kena faham. Konsep trading ni adalah buyer dengan seller. Kita nak membeli pada paras harga yang berapa, terendah ke, tertinggi ke, harga yang berpatutan ke, tak kisah. Okay, kita nak menjual pada paras harga yang mana, tak kisah. Faham tak? Korang faham tak sekarang konsep dia dalam What is Forex ni? So, Ustaz tak nak lepas ni, mungkin korang ni baru, okay, Ustaz tak nak satu benda sebab dulu Ustaz macam ni. Dulu Ustaz macam ni. Tak suruh pakai FIBO. Tu contoh. Tu contoh. Okay, dulu Ustaz macam ni. Bila Ustaz buka chart, kan? Ustaz nampak je dekat bawah ni, korang rasa Ustaz buat apa? Ataupun kita buka je M5 ni, tengah turun ni. Ni, tengah turun ni, candle merah banyak. Oh, sekarang memanglah nampak buy. Sell lagi. Lepas tu kita sell pun pucuk guys. Tapi pucuk dekat bawah. Faham tak? Okay. Ustaz nak tanya, kalau FIBO ni, tak. Ustaz tak pakai FIBO. Itu contoh. Okay. Faham tak? So, Ustaz tak nak korang tak ada SOP. Buka-buka chart terus tengok macam tu. Tak nak. Okay. Kita nak jadi seorang trader yang legit. Yang ada ilmu. Kita nak trading ni ada ilmu. Faham tak? Kita tak nak jadi trader yang ikut suka je. Ikut sedap je. Nak buy, dia buy. Nak sell, dia sell. Tak boleh. Okay. Faham? Kita kena jadi trader yang ada ilmu. Ada otak. Hari Isnin terus buka M5. Jangan. Jangan. Okay. Kita nak ada ilmu. Kita tahu step by step SOP dia macam mana. InsyaAllah SOP yang Ustaz ajar korang sama macam mana Ustaz ajar VIP Ustaz, budak-budak pondok Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan ajar korang semua. Okay. TP Ustaz 500 pack. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ustaz share kepada korang bermanfaat. Okay. Betul Ustaz. Tu sebab saya join pondok nak timba ilmu. Korang jangan risau. Bermula minggu depan, bukan minggu depan lah. Bulan 1 Ustaz ada something yang eksklusif untuk korang. Ya, tapi yang nak join tu nanti Ustaz beritahu. Yang tak ada kena bayaran pun, jangan risau. Okay, dalam Pixkanas kita tak ada kenakan bayaran. Don't worry. Nak join tak? Boleh. Nanti fokus kelas. Kita tak ada nak join sekarang. Tak ada. Kita fokus kelas. Itu dalam What is Forex. Siapa yang sekarang dia faham What is Forex? Dia faham sekarang ni aku adalah trader, trading Forex. Aku nak membeli pada paras harga yang rendah. Nak menjual pada paras harga yang tinggi. Nanti Ustaz tunjuk macam mana korang nak cari pada paras harga yang terendah tu. Macam mana nak cari pada paras harga yang tertinggi tu. Okay. Kita slowly guys. Kita tak payah rushing. Supaya korang boleh absorb ilmu tu betul-betul deep. Okay. Faham? What is Forex clear? Sekarang faham tak? Korang ni trader macam mana? Kita bukan trader yang buka chart terus nak hentam. Tak boleh. Okay. Walaupun korang follow group signal sekalipun. Macam Ustaz selalu tekankan dekat VIP, dekat pondok. Ustaz selalu cakap, kalau korang dalam pondok Ustaz, syarat utama korang nak follow signal adalah korang kena faham reason setup tu. Kalau tak faham, jangan follow. Okay. So, kena faham. Clear about What is Forex. Okay. Settle. Boleh kita masuk dekat OHLC.
Boleh kita masuk dekat OHLC. Boleh? Boleh. Let's go guys. Let's go. Wih, baru 5 orang komen ni. Yang lain tidur dah ke? Ke tengah tengok badminton? Ayo. Ayo para pejuang. Hari ini kita belajar forex. Alright. Tengah bersedia 300%. Mantap. Okay, so OHLC. Okay. Korang rasa OHLC ni penting tak? Korang rasa jujur. Tak kisah tu. Ini jawapan peribadi korang lah. Korang rasa OHLC ni penting ke ataupun dia biasa-biasa je? Biasa-biasa je. Tak tahu. Okay, tak apa. Open high. Tak. Ustaz tanya. Korang rasa OHLC ni penting ke tak? Sebab wakil candle penting. Okay. Siapa dalam VIP Pitch Ganas? Siapa dalam VIP Pitch Ganas? Satu soalan je Ustaz tanya. Minggu ni setup goal macam mana? Minggu ni setup goal yang Ustaz bagi korang dekat VIP Pitch Ganas macam mana? Berapa kali loss? Berapa kali loss Ustaz tanya? Minggu ni lah. Untuk goal. Okay. Korang nak tahu tak kenapa Ustaz boleh konsisten dekat goal? Konsisten dekat goal, jawapan dia bagi Ustaz ada kat sini. Faham tak? Jawapan yang Ustaz boleh bagi korang untuk konsisten dekat goal, untuk dapat sharp entry, memang kata zero float, semua dekat sini. Tapi bila korang dalam webinar, bila kita bercakap tentang OHLC, semua orang macam aduh dah tahu dah. OHLC ni apa nama? Candlestick. So tak penting. Korang ambil mudah, jangan. Sama juga macam SNR, jangan ambil mudah, fokus. Okay? Kalau korang tak percaya, korang boleh tanya apa apprentice tak. OHLC ni dia orang akan dapat setup zero float. Memang sharp. Okay? So let's go guys. Kita bercakap tentang OHLC. Boleh? Berapa ramai yang dah ready? Mana pejuang-pejuang goal ni? Para pejuang goal mana? Dah ready ke belum? Sentiasa ready. Mantap. Mana lagi. Kita ada 500 orang. Semangat sikit. Sedia tempur. Mantap. Pejuang minyak. Orang minyak pun ada. Bagus. Ready ke bulan? Okay. OHLC. Semua orang akan bercakap tentang candlestick. Sebuah candlestick, betul. OHLC memang kita akan bercakap tentang sebuah candlestick. Ini candlestick ni. Ink dah tukar baru ni. Jangan macam ni. Ink dah tukar baru. Kita beli ink baru tadi. Okay. Ini adalah sebuah candlestick bullish. Okay. This is bullish candle. Bullish. Maksudnya candle ni candle menaik. Okay. Bila candle menaik, Ustaz nak korang faham jelas dengan sini jelas betul-betul dekat mana price tu open. Price tu betul-betul open dekat sini. Open dekat sini penting ni. Mungkin korang anggap benda ni kecil, tapi percaya benda ni penting. Open, low paling rendah, high, and then close. Dia close kat sini. Ni. Open, low, high, close. Inilah OHLC. Faham tak? Open, high, low, close. Faham? Okay. Apa yang Ustaz nak korang tekankan dekat sini adalah benda ni membawa maksud apa ni? Membawa maksud apa guys? Apa yang dibawa maksudnya dekat situ?
Apa ni? Uptrend, masa, bull, pergerakan harga. Betul. Pergerakan harga. Maksud dia storyline. Storyline. Korang kena faham detail. Price tu open, dia pernah turun, paling lowest kat sini, and then price tu naik sampai atas ni, and then close kat sini. Benda ni membuatkan candlestick ni terhasil. Faham? Perjalanan sebuah harga, betul. Faham tak? Benda ni sangat penting. Jangan buat main-main. Faham tak? Siapa yang faham, bagi tahu. Okey. Ini advance sikit. Okey. Sekarang ada kotak, ada candlestick. Okey. Sekarang Ustaz nak tanya korang satu benda. Okey. Kawasan resisten ni resisten betul? Kawasan resisten ni siapa yang break? Kawasan resisten ni siapa yang break? Kawasan resisten ni. Siapa yang break kawasan resisten tu? Ustaz bagi contoh. 1, 2. Siapa? Cuba korang jawab 1 ataupun 2. 2. Ada orang jawab 1. 2 ke 1? Okey. Sebab tu Ustaz nak korang fokus perjalanan harga tu. Betul. Ini dia memanglah kalau kita tengok daripada trend dia naik macam ni. Tapi yang pecahkan dia ni, nampak dia naik, dia open kat sini low. Ini yang pecahkan. Nampak tak? Siapa yang pecahkan dia? Nampak tak sekarang? Nampak tak guys? Nampak tak? Siapa yang pecahkan dia? Contoh, kita buka kat chat. Oh, dia Juna pula. Kita dah close. Tak apa. Yang penting korang faham. Tu penting. Okey, ni contoh. Ni. Ni support, betul? Sekarang ni yang break support ni nombor 1 ke nombor 2 ni? Cuba beritahu. Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2, betul. Inilah OHLC. Faham? Kita nak tahu punca breakout tu daripada mana. Okay? Clear guys? OHLC? Boleh kita, adakah korang clear? Mak, go Junam lagi. Kita dah close, mak. 75 pip. It's okay. Nanti korang belanja Ustaz lah. Saya masih hold. Masih hold pula. Nanti belanja lah. Kita dah terpaksa close sebab nak fokus. Kalau tak, nanti korang tak dapat. Okay guys. Okay. So, OHLC kita dah settle. Okay. OHLC kita dah settle. So far semua okay? Semua faham? Semua jelas? Okay? Rezeki tak ke mana? Tak apa. Yang penting nanti korang jangan lupa doakan Ustaz. Okay? OHLC time frame apa? Tak kisah time frame apa pun. Contoh. Okay, Ustaz buka satu lagi contoh. Tengok goal lah. Kita tengok pair lain. GJ ni. Ni dah tahu lah kat sini. Sekejap Okay. Cuba korang tengok ni. Ini apa yang berlaku di sini? Cuba korang beritahu.
Apa yang berlaku kat sini? Apa yang berlaku kat sini? Apa yang berlaku kat sini? Cuba tahu. Hidden base. Betul, hidden base. Price break support. Yes. Dekat sini, cuba korang nak sharp OHLC 1. Korang kena screenshot dan bercakap dengan chat. Maksudnya, contoh, bila korang screenshot, korang baca pergerakan dia. Okay, price turun, and then dia buat low, and then dia close kat sini. And then dia open, high, dia break. Dia buat breakout. So, kita tahu sini dia buat breakout. Faham tak? So, punca breakout dia dekat sini. Area ni. Bukan di atas ni. Bukan. Atas ni dia break support ni. Tapi yang break support bawah ni dekat sini. Faham tak? Adakah korang faham? Sebab tu pentingnya kita bercakap dengan chat. Clear. Kita kena clear bercakap dengan chat tu. Break. Kena clear. Barulah kita dapat jelas dan faham. Okay? Faham guys? Faham? Contoh lagi. Kita cari contoh lagi. Macam mana nak tahu hidden base tu? Cari lah. Dekat chat berlambak ada. Bukan hidden base je. Ustaz tak nak korang fokus hidden base je. Ustaz nak korang faham pergerakan chat tu macam mana. Contoh macam ni. Ni. Apa yang jadi kat sini? Apa yang jadi? Semua orang akan cakap sideways. Betul. Memang sideways. Tapi Ustaz nak korang baca detail. Macam ni. Price open. Turun. Naik sampai atas. Reject ke bawah. Price open high, pecahkan support semua. Faham tak? Ustaz nak korang tak nak pergi rejection tu. Betul-betul fokus apa yang jadi. Okey? Faham? Fokus satu-satu apa yang jadi. Jangan malas. Faham tak? Detail betul kelas ni. Baru OHLC bang. Okey? Faham? Ini OHLC. Okey? Ustaz boleh terangkan hidden base tu apa? Hidden base tu, korang tak nampak dia punya apa? Support dengan resistance dekat sini. Korang tak nampak pun. Dekat sini, ada tak candle warna biru? Ada tak candle warna biru kat sini? Korang nampak merah kan? Kalau kita tengok line chart dia macam ni. Betul tak? Betul? Kalau korang tengok line chart dia macam ni. Tapi, dekat sini ada tak dia buat breakout? Kalau kita betul-betul baca daripada candlestick dia, perjalanan candlestick dia, kat sini ada buat breakout. Kat sini pun ada buat breakout. Nampak? Faham tak? Okay. Ustaz boleh tengok item, kat item frame. Jangan risau. Bila, contoh ini tips satu lagi. Banyak tips ni. Jangan lupa guys, bayar. Okay. Bila korang buka, kalau korang tak jelas kan, korang nampak candle macam ni, korang boleh buka lower time frame. H4 buka H1. Dan korang confirm akan nampak breakout. Tak percaya? Tereng. Nampak breakout? Ada breakout ni. Ni baru ada. Nampak? Cuma, as a trader, yang kalau korang nak jadi full time trader yang legit, korang kena nampak setiap benda yang terjadi kat candlestick tu. Baru bila korang nak mengajar orang lain faham apa yang jadi. Okay, kita tak nak jadi trader yang just follow signal, tak nak. Kalau kita betul-betul nak berjaya 2022, kita kena betul-betul clear dengan market. Kita kena betul-betul faham, jelas apa yang jadi dalam market. Okay, faham? Nampak? OHLC ni. Nak start time frame berapa? H4 pun boleh, daily pun boleh, banyak je dia. Okay, boleh kita masuk dekat topik SNR. Saya banyak follow signal. Jangan. Belajarlah untuk mencari signal tu sendiri. Okay. Nampak dan faham. Alhamdulillah. Follow signal Ustaz je. Boleh follow. Tapi kena ada ilmu. Ustaz tak nak orang just follow signal semata-mata. Tak boleh. Sebab Ustaz nak orang betul-betul jadi trader yang legit. Sebab bila korang ada ilmu, korang akan grow cepat. Faham tak? Walaupun korang follow signal, mungkin korang kerja kan, tak ada masalah. Tapi bila korang ada ilmu, korang boleh grow cepat, korang boleh flip account, korang boleh hentak sebab korang berani. Faham tak? Signal Ustaz legit. Tak. Itu rezeki. Okay? Okay. So, SNR. Bang. SNR ni penting bang.
Bukan main-main. Saya masih stuck dekat buat screenshot. Sekejap lagi Ustaz ajar. SNR. Follow signal tapi lost juga. Itu lagi pening. Baru terbuka OSLC tu relate dengan breakout. Ya, betul. OSLC tu relate dengan breakout. Okay. Sebab kadang-kadang kan, bagus lah soalan ni je. Bagus. Contoh. Sekejap guys. Ini ada level resistance. And then, tiba-tiba kan, dekat sini yang punca breakout. Betul tak? Dekat sini punca breakout. Betul? Setuju? Adakah korang setuju? Signal gold Ustaz FOMC pacak 500 pip. Alhamdulillah tu rezeki. Ustaz mapping live kot untuk korang waktu tu. Tapi rezeki kan, benda nak jadi. Setuju? Ya, betul. Tak setuju pula. Ada dia tak setuju. Okay. Kat depan tu bukan breakout ke? Betul. Tak. Ni, yang breakout resistance ni. Ni kan ada resistance. Warna merah ni. Ni level resistance, betul? Siapa yang pecahkan resistance ni? So, kita akan nampak jelas. Nampak dekat sini, betul? Betul tak? Betul? Okay. Tapi, kadang-kadang, korang perasan tak? Ustaz bagi buy dekat sini. Faham? Buy now. Kat atas ni. Orang akan heran. Ustaz, punca breakout bawah. Betul? Betul tak? Ramai orang akan ada tanya soalan ni. Dia tak faham setup tu. Okay, Ustaz jelaskan. Betul. Dekat sini, punca breakout dia. Memang, sini punca breakout dia. Tapi, dalam ni, ada punca breakout lagi. Yang pecahkan resistance tu. Faham tak? Dekat sini ada. Yang punca yang pecahkan resistance tu. Okay? Short zone kalau kiri ni lah. Ini short zone lah. Tak. Kita bercakap punca breakout dari situ. So, itu yang Ustaz masukkan. Memang, kalau korang tengok dekat line chart, punca breakout tu dekat bawah ni. Tapi, dekat dalam ni, isi candlestick tu, possible candlestick tu macam ni. Candlestick dia tu macam ni. So, punca breakout dia, kita tahu. Punca breakout dia kat sini. Ni punca breakout dia. Faham? Faham tak? Adakah M1 valid untuk breakout? Possible. Kalau tak ada, baru tunggu bawah. Ya, betul. Macam ni, time frame H4 lagi betul. Okay. So, ini detail Ustaz nak korang faham. Okay. Sebab kat luar korang susah nak dapat orang yang tunjuk benda ni. So, Ustaz tunjuk benda ni supaya nanti hujung tahun korang boleh backtest dan korang boleh sharpkan entry korang. Next year, korang boleh betul-betul push. Korang dah prepare. So, next year tak adalah entry 0.01. Semua dah boleh upgrade 0.03 ke. Baru pantas korang grow. Kena precise ke Ustaz? Ya, kena precise. All out habis. Tunggu H4 close dulu. Ya, H4 kena close. Kadang-kadang fake out. Okay. Bercakap tentang fake out. Adakah korang rasa Ustaz setuju dengan erti fake out? Adakah korang setuju dengan erti fake out? Tak. Okay. Kalau korang tanya Ustaz tak setuju. Sebab dia bukan fake out. Dalam, tu ada jawapan lah. Semua ada reason. Setiap yang berlaku dalam dunia trading ataupun chart ada reason. Kadang-kadang dia bukan fake out. Bawah tu ada breakout yang tak ambil. So dia spike ambil breakout bawah tu. Collect order dekat bawah. Sebab tu dia pergi kat situ. Bukan dia spike. Bukan dia buat fake out ke. Tak. Sebab ada order yang belum ambil. Ada breakout yang belum ambil kat bawah tu. Yang salahnya kita tak detail. Kita tak mapping betul-betul. So kita terlepas. So kita anggap price buat fake out. Fake out tu kita akan cakap sebab kita nak tutup kesalahan kita. Faham tak? Okay. Bila kita nak tutup kesalahan kita akan price buat fake out pula. Price spike. Tak. Price naik ataupun turun ada reason. Yang salah tu kita kena belajar terima hakikat yang kita salah. Okay? Faham guys? Faham? Jangan risau. Kita semua buat salah. Kita kena mengaku. Betul. Siapa yang tak akan mengaku bila dia buat salah? Cuba tahu. Siapa yang tak akan mengaku bila dia buat salah?
Saya tak cakap. Okay. Okay guys, kita sambung. Bini tengah tidur guys. Okay, SNR. Okay, marilah kita bercakap tentang SNR. Okay, boleh kita mulakan SNR? Kita dah almost 1 jam bang, baru 2 topik. Baru 2 topik ni. 2 topik dah 1 jam. Kita tengok berapa orang dia ada. Kita tengok. Maintain. Ni PC ni, itu lah. Ni dah macam PC ni. Jadi punca breakout kena check. Yep, betul. Walaupun esok kerja saya sanggup. Bagus. Okay. Tak berusak demi permulaan 2022. InsyaAllah, amin. Kasih kiam. Contoh lagi. Ustaz SNR. Baru nak start SNR. Sabar. Okay, V. Ini yang orang yang baru sila faham. V ni adalah support. Apa tu support? Lantai. Ingat tahu apa yang korang sebut ni. Support tu lantai lagi. Ustaz nak korang ingat satu-satu. Paras harga terendah. Lagi. Tempat buy. Base tak. Tempat buy. Lagi. Punca kenaikan. Okay, cukup. Okay. Punca kenaikan. Okay. Tempat big player buy. Okay, boleh jadi demand. No. Okay, tengok Korang ingat apa yang korang cakap? Okay, ingat. Okay. Sekarang ni, Ustaz buka satu pair. GG. Okay, boleh GG. Okay. Kita buka H4 senang. H4. Okay. Sekarang ni, korang beritahu Ustaz. Dekat mana support? Dalam kotak ni dekat mana support? Tengok Ustaz tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana satu support? Semua. Kenapa kata semua support? Pening. 6. 3. 2. 3. Okay. Korang kena tahu. Tadi korang sebut support tu apa? Lantai. Ini lantai tingkat 1 bang. Lantai tingkat berapa? Saya duduk kondo. Okay, duduk kondo. Korang asam betul. Okay. Lantai kat mana? Support tu apa? Paras harga terendah. Ni terendah. Ini paras harga terendah. Faham tak? Itu konsep support and resistance yang korang kena clear. Faham tak? Korang tak boleh macam nampak asal V je support. Kena clear tu. Faham? Itu benda yang pertama ni, basic. It's a basic. Nampak? Sebab tu saya cakap, bila korang cakap satu benda tu, korang kena betul-betul faham apa yang korang cakap. Okay? Clear? Clear guys. Berapa ramai yang clear? Komen. Siapa yang tak komen tu, tak tahu lah. Korang memang tak clear lah nanti. Baik korang komen. Macam Evan je lah. Ustaz dah kata lah. Sekali ni Ustaz akan bagi kat korang per habis. Bang, Chelsea dengan Wise Forex pun kat sejam. PC percuma. Ya, PC percuma. Jangan lupa doakan Ustaz. Okay. Tu support. Okay. So kira 6. Okay, tak apa. Sabar ada lagi. Relax, santai dulu. Kita jangan kalut. Okay, A ni apa? Apa A ni? A ni resistant. Resistant tu apa guys? Atap, ceiling. Atap lah. Okay, atap. Lagi? Ingat punca kejatuhan. Okay, boleh. Apa lagi? Paras harga tertinggi. Okay, paras harga tertinggi. Tinggi. Tempat fokus sell. Okay, tempat sell. Sekarang tulis sell. Lagi. Langit bumbung Komta tu. Penang ni, Komta.
Penang ni. Geng kita ni. Piramid decision point. Bukan. Punca penurunan. Okay. Punca penurunan. Okay. Sama juga macam resisten. Sekarang ni, resisten ada banyak. Nak ambil resisten mana satu? So kita kena tahu. Resisten tu apa? Resisten tu apa guys? Resisten tu apa? Atap. Atap tu atas sekali bang. Resisten. Faham? Paling tinggi. Paling tinggi. Okay. Ini resisten ke? Ini resisten ke? Ini resisten ke? Cuba korang beritahu. Adakah ni sebuah resisten? Ni kotak bawah ni. Ini bukan resisten. Ini bukan resisten. Tapi ni punca breakout. Ini punca breakout. Faham? Faham tak? Nampak ni. R. Dia break support ni. Dia break support ni. Dia break support ni. Dia break support ni. Banyak support dia break. Okay. Clear guys? Clear ataupun tidak? Clear. Mana lagi komen? Mana lagi komen? Mana lagi komen? Kita ada 494 orang ni. 4 orang je yang komen ni. Okay. Ini topik yang penting. Penting. Sekarang ni. Penting. So, siapa yang tengah baring tu, bangun jap. Sebab ni benda ni penting. Siapa yang tengah main phone tu, tengok TV tu, fokus jap. Benda ni penting. Okay? Siapa yang nak minum air cepat. Sebab benda ni penting. Benda ni penting. Benda ni penting. Cakap sekali lagi, benda ni penting. Okay? Dah ready belum? Benda ni penting. Saya cakap sekali lagi. MDA tak? Bukan MDA. Tak ada MDA kat sini guys. Benda ni penting. Semua penting Ustaz. Semua penting. Betul. Okay. SNR yang valid. Okay. SNR yang valid. Kita nak mark support V. Tapi kita tak mark semua support yang ada. Kita nak mark support yang valid sahaja. Kalau dekat lower time frame lah. Ustaz bercakap sekarang dekat lower time frame. Contoh macam daily. Okay. Apa syarat support yang valid ni? SNR yang valid. Apa syarat dia? Dia kena ada apa? Second movement. Betul? Ini dekat daily Second movement. Lagi? Big movement. Okay. Big movement. Lagi? Jual beli. Betul? Kawasan jual beli. Time frame besar. High liquidity. Betul? High liquidity. Time frame besar. Okay. Tengok Okay. Second movement. Okay. Sekarang kita cakap tentang second movement dulu. Second movement tu maksudnya macam ni. Ini support. Okay. Ni kawasan support ni. Okay. Ni kawasan support. Ni kawasan support. Nak valid dia, dia kena ada second movement. Ni. Ini yang kita panggil sebagai second movement. Faham tak? Faham? Ini yang kita panggil dia sebagai second movement. Okay? Kalau dalam bentuk candlestick, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Macam ni. Lepas tu ada satu candle merah kat sini. Dia buat penurunan sementara. Lepas tu dia buat breakout. Ini yang betul-betul solid. Ini betul-betul solid. So dia buat breakout. Okay. Kalau bucu je macam ni. Tak. Ini Ustaz bercakap yang paling solid. Okay. Second movement. Support yang very solid. Okay. Faham? Faham?
komen pehe. Kalau pehe. Kalau pehe, komen pehe. Okay. Breakout first left. Yep. Breakout sebelah dia tu. Dia mesti breakout. Okay. Okay. Itu second movement. Yang kedua big movement ni. Kita nak yang ada pergerakan besar. Pergerakan besar. Pergerakan besar. Ni pergerakan besar ni. Baru kita boleh panggil dia sebagai resistant. Resistant yang valid. Faham tak? Kita tak nak ni. Ini adakah level resistant yang valid? Kalau macam ni. Tak ada order guys. Tak ada order. Tak ada order. Tak ada big order. Tak ada. Memang datang tu dia pecah macam tu je. Faham tak? Faham? Adakah korang faham? Kawasan next. Kawasan jual beli. Okay, kawasan jual beli tu maksudnya macam ni. Ada aktiviti buy. Ada buy. Ada buy. Ada buy. Lepas tu ada sell. Ada sell. Ada sell. Ada buy. Ni contoh. Kawasan support ni valid sebab ada aktiviti jual beli. Faham tak? Okay. Key level. Betul key level. Sama key level. Ustaz beritahu jual beli supaya yang baru tu dia faham. Support tu buy, any sell. Macam tu. Di tempat kawasan yang high liquidity. Ustaz, second movement boleh lebih daripada satu kali? Boleh. Kawasan yang rancak, ya. Contoh macam tak ada jual beli macam ni. Dia macam ni lah. Kosong, tapi tak ada apa. So tak ngam lah. Okay? Faham? So tu jual beli. High liquidity sama dan time frame besar. Okay, time frame besar ni bagus. Contoh. Sekarang ni, korang nak mark kat mana satu ni? Okay, sekarang ni, H4 kan? Support mana satu korang nak ambil? Okay, tengok Jangan jawab yang bawah sekali lagi, jangan. Sabar. Okay. Ini ada second movement. Valid. Ini pun 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 ada second movement. Valid. Betul? Betul tak? Hui, semua tidur. Spam dulu, betul ke tidak? Okay. Tengah angguk kepala. Okay, bagus. Angguk kepala. Okay. Kenapa kita kena gunakan time frame besar? Okay, Ustaz beritahu korang. Dulu, kesilapan Ustaz yang Ustaz buat dulu, waktu sebelum Ustaz personal coaching dengan Cikgu Alif lah. Kesilapan Ustaz dulu adalah Ustaz fokus lower time frame. Faham tak? Ustaz fokus lower time frame. Okay, sebab tu Ustaz loss. Sebab tu Ustaz orang kata tak konsisten. Sebab tu Ustaz tak jumpa erti konsistensi tu. Sebab contoh lah, ini salah satu kesilapan Ustaz dulu lah. So Ustaz tak nak korang ulang. Buang duit, jangan buang duit guys. Sayang duit tu. Okay, jangan buang duit sebab duit yang korang perlukan tu kadang-kadang daripada korang nak sedekah kat broker tu, baik korang bawa anak korang pergi beli KFC ke McD ke, at least korang boleh tengok anak korang tu happy. Okay, jangan duk sedekah kat broker macam tu. Jangan. Rugi. Okay. So ini kesilapan Ustaz dulu lah. So Ustaz tunjuk korang supaya korang tak silap di masa depan. Okay. Contoh dia macam ni tau. Sini semua support yang valid. Betul? Betul tak? Semua ni support yang valid kan? Tapi bila korang buka dekat high time frame, contoh ni H4, kita buka daily je. Okay. Support dia sekarang kat mana? Bawah sekali, betul? Tadi contoh dekat H4 berlambat-lambat support dia. Betul tak? Dulu Ustaz Mak, ni ada support. Semua terkena. Hancur. Ni contoh daily. Buka weekly. Nah. Support tu. Bos.
Mak, bawah tu je. Atas tu tak ada apa langsung. Nampak? Nampak tak sekarang? Apa yang Ustaz maksudkan kepada korang? Okey? Faham? Faham tak? Okey. Lower time frame entry betul. Okey, tak apa. Yang tu nanti sebab itu. Okey. Ustaz akan cari SNR yang valid dekat mana? Time frame apa? Time frame apa? Ustaz akan mark SNR. Bukan cari SNR yang valid. Ustaz akan mark SNR dekat mana? Weekly, monthly, lower time frame. Kalau korang dah serit loss, insaf lah. Daily, monthly, weekly. Okay. Ustaz mark SNR di time frame monthly or weekly. Faham? Ustaz selalu mark SNR dekat time frame monthly. Yes, monthly. Ustaz, monthly tu tak jauh Ustaz. Ustaz mark je monthly sebagai direction. Ustaz tak cakap Ustaz entry kat monthly. Faham tak? Korang kena faham benda tu. Ustaz mark SNR dekat monthly tapi Ustaz bukan entry dekat monthly. Contoh, kita mark SNR time frame monthly. Ini monthly, ini monthly, betul? Sekarang, price main kawasan ni. Di atas. Ni monthly. Betul tak? And then price tengah turun. Sekarang kita nak fokus apa? Sekarang kita fokus sell. Bukannya kita nak fokus sell dekat setup breakout monthly. Tak. Kita fokus sell maybe dekat time frame daily ataupun H4. Faham tak? Kita cari SNR dekat monthly tu semata-mata untuk kita tahu direction. Faham tak? Untuk kita tahu direction. Bukan untuk kita cari entry. Tak. Faham tak? Jangan salah faham. Oh, Ustaz pakai monthly, lambat nak entry. Itu memang kau tak sekolah. Budak pondok elok je hari-hari entry. VIP Pis Ganas hari-hari je dia setup. Faham tak? Bersepah je setup hari-hari. Sebab kita follow direction. Kita cari direction. Faham tak? Oh, faham maksud dia monthly nak tengok trend. Ya betul. Okay. Flip setiap hari. Mantap. Oh, baru faham. Ya, baru faham. Okay, ikut trend. Ya, kalau okay, Ustaz tanya korang kalau korang pakai daily. Okay, kalau korang pakai daily. Okay, daily ni, SNR ni valid tak? SNR ni valid tak Ustaz tanya? Valid tak valid? Sekarang ni. SNR kat tengah-tengah ni, valid tak valid? Valid tak valid sekarang? Asal tak valid? Ada sikit movement kan? And then, korang nak buy kat kawasan ni. Pecah tak pecah? Korang rasa? Pecah tak pecah? Ustaz tanya, ni SNR daily tau. Korang rasa pecah tak pecah? Memang boleh pecah sebab direction ni nak sell. Faham tak? Contoh Ustaz buka salah satu kita. Korang nak paper guys. Ada pun banyak ni ya. Sorry panic baru install. GA je, kita tengok GA tu. Gold, okay tak apa. Cik Ustaz tunjuk gold. Contoh ni pun ngamak ni. Ni. Daily. Baru cakap. Ni daily ni. Betul tak? Ni daily. Asal pecah? Kenapa daily tu pecah? Why daily tu pecah? Kenapa daily tu pecah? Sebab nak turun? Tak. Tengok betul. Okay, cuba tengok betul. Sini ada lekuk monthly. Lepas tu, sini ada lekuk monthly. Okay. Sekarang ni, dah turun. Dah sampai bawah. Ni. Tengok dia sampai. Lupa. Sorry, boss. Sorry, boss. Atas ni lupa mark. Okay.
Sekarang ni korang tengok betul-betul. Tengok betul-betul, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sekarang ni monthly touch. So dia nak pergi mana? Ini kena tukar. Ini daily kena tukar. Daily kena tukar warna. Biru. Okay. Sekarang dia kena pergi mana? Ini monthly. Ini monthly. Pecah lagi. Nak pergi mana? Monthly sini. Ini daily ni. SNR valid ni. Kenapa pecah? Cuba beritahu. Kenapa pecah? Kenapa pecah? So, faham tak reason kenapa Ustaz gunakan monthly? Ustaz tak gunakan monthly untuk entry tak. Ustaz gunakan monthly untuk direction. Price nak ke mana? Price nak mati dekat mana? Price nak start dekat mana untuk naik? Faham? Adakah korang clear sekarang? Untuk ni direction. Bukan main-main bos. Okay? Kenapa yang tengah monthly tu pecah? Sebab itu bukan. Itu just level SNR. Level SNR kat sini. So, kita kena faham. Kawasan-kawasan ni, yang kita mark kawasan monthly ni, adalah kawasan apa? Kawasan apa guys? Budak pondok jangan tahu. Kotak monthly ni kita mark sebagai kawasan apa? Bukan jual beli, bukan. Salah. 100% salah. SNR, salah. Arah, salah. Tu Nazmi tu jawab. Kawasan decision point. Kotak monthly ni adalah kawasan decision point. Decision point. Dekat sini kita nak tengok price nak buat breakout buy ataupun nak buat breakout sell. Kalau dia buat breakout buy, maksudnya dia nak naik ataupun nak turun. Nak naik ataupun nak turun. Monthly perlu ada second movement ke tak perlu? Ini dia saja tanya ni. Dia saja tanya. Okay, kita jawab. Dia nak naik. Okay, tu contoh lah. Okay. Monthly perlu ada second movement tak? Pengantin baru tu tanya. Okay, monthly perlu ada tak second movement? Okay. Monthly tak perlu ada second movement. Ni. Tak perlu ada second movement ni. Nampak? Dia straight je. Kenapa Ustaz mark? Okay, sebab korang kena faham. Ini kawasan support. Okay. Sorry kalau tak cantik. Memang cantik lah. Okay. Ini contoh support monthly. Betul? Ada Allah. Ada second movement tak? Ada tak? Oh, lag pula. Tak ada. Okay. Ini weekly. Dalam support monthly. Oh, lag. Oh my god. Kita dah delete. Guys, kita dah delete. Dia keluar pula. Aduh, kita buat sikit lagi. Tu dia main dah. Korang nampak internet tu? Tengok atas tu. 4G tu, dia tinggal satu bar je. Sekejap lagi dia hilang arwah. Okay. Itu semua sebab dia apa? Dia HSL lah tu. Guys, dia HSL lah tu. Sebab tu dia bagi kita satu je. Dia nak bagi kita HSL ramai-ramai tu. Saya tak tahu. Konspirasi. Okay. Guys, tengok ini support. Katakan ni support monthly tau. Yes, dia tak ada second movement. Betul? Tapi kawasan support ni, katakan monthly ni, kalau kita buka kat weekly, dia akan ada second movement. Kalau tak ada weekly pun, daily tu mesti ada. Faham tak guys? Sebab tu monthly Ustaz tak cari second movement. Ustaz just mark je. Faham tak? Tak apa. Ustaz tunjuk ke korang on the spot. Contoh lah. Kita tarik kat sini kan. Biasa tarik panjang-panjang kan. Ambil dah. Sini. Sampai sini cukup. Okay. Contoh korang tengok. SNR yang valid perlu ada. Perlu ada apa guys? Guys, what do you need for SNR yang valid? Cuba beritahu. Second movement. Okay. Cuba korang tengok. Ustaz buka daily. Okay. Sekarang. Dekat daily. Ni daily ni. Ni daily ni bang. Okay. Cuba tengok ni. Sini. Ada tak second movement?
Sini. Sini. Ada tak circle movement? Kawasan ni, kawasan SNR yang valid tak? Cuba kita sekejap. Faham tak? Faham tak guys? Faham tak? Faham tak? Nampak ni kat weekly. Ini weekly pula. Tu, resistance yang valid. Tu bang, resistance yang valid. Aduh, ni pun resistance yang valid. Kawasan SNR yang valid. Faham? Sebab tu, Ustaz tak mark dekat daily ataupun ni Ustaz terus mark kat monthly. And then dalam monthly tu akan ada lah. Okay? Faham? Kalau kat goal, goal lain. Sekejap lagi. Ke korang nak tahu goal sekarang? Goal sekarang ke? Sekejap lagi lah kan. Sekarang jadi korang tidur. Okay lah, sekarang lah. Ustaz buat tidur lah. Sekarang lah. Okay lah. Kita mark goal lah, goal. Okay. Tadi Ustaz awal lagi. Okay, awal lagi. Sorry. Awal lagi. So, korang kena tahu lah. Forex ni permainan kotak-kotak. Ya, kenapa tu? Ni. Ini semua kotak monthly. So, kita tahu price akan memainkan kawasan kotak-kotak ni. Kalau dia pecah, dia carilah kotak ni. Faham tak? Dia main dah kotak ni. Kalau dia pecah kotak bawah, dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana guys? Bawah. Dia nak pergi sini. So, ini contoh dia. Faham tak? Kalau dia pecah. Kita nak fokus apa? Kita fokus buy. Faham? Okay? Faham guys? Adakah korang faham? Okay. Ustaz, macam mana nak mark kotak-kotak? Guys, Ustaz mark kotak-kotak sama macam tadi. Macam Ustaz kata lah, kita mark kotak ni dekat monthly ni untuk apa? Ustaz ada adjust tak kotak korang tengok tadi? Ustaz ada adjust tak? Ke Ustaz mark je? Bagi contoh agar senang faham. Kita buat contoh dekat dia. Dia nak bagi senang faham. Kita buat contoh kat dia guys. Kita buat. Itu je. Lekuk. Yes, lekuk Ustaz mark. Lekuk monthly Ustaz mark. Dia nak contoh. Kita tunjuk contoh guys. Kita bagi. Tapi kadang-kadang pecah masuk balik. Tak suruh pun entry kat situ. Sebab tu cakap tak suruh entry kat situ. Kotak ni benda apa? Dia cakap dah tadi. Kotak ni guna dia untuk apa? Apa maksud kotak ni? Decision point. Kita nak tunggu apa? Nak cari direction. Ya, kita nak cari direction kat situ. Kita nak cari setup, breakout. Dia tunjuk direction nak pergi mana. Bukan suruh entry kat situ. Astaghfirullahalazim. Ustaz, saya keluar dulu. Rumah masuk air. Ui, semoga dipermudahkan. Tak ada rezeki, tak apa. Ada recording. Perlu mark shadow ke tak perlu? Ya Allah, Ustaz dah kata dah. Ustaz mark macam ni je. Okay? Banyak tempat kena banjir kat mana tu? Semoga dipermudahkan. Siapa yang banjir betul-betul. Semoga dipermudahkan tu. Dekat mana tu yang banjir? Okay? Macam mana nak tahu SNR monthly pecah? Senang je. Contoh ketebalan kotak tu tak kisah tu tebal ni. Okey. Contoh, price turun dekat kotak ni, on the way datang kotak ni. Okey. Dekat sini H4 ada setup breakout buy. Dekat sini kita nak buy, betul tak? Bila price sampai sini kita nak buy, betul? Betul tak? So, price sampai kita nak buy, lepas tu pecah. Kira breakout tak? Breakout ataupun tidak? Breakout tu. Faham tak? Tu kira breakout. So, kalau dia pecah, maksudnya dia nak pergi mana? Bawah lagi. Betul, bawah lagi. Sekarang korang dah tahu direction macam mana. Bukan susah pun. Faham tak?
Faham tak? Okay. Clear guys? Clear? Adakah korang clear? Clear. Bagus. Kalau clear, cakaplah Alhamdulillah. Oh, itulah pasal decision point. Itulah decision point. Kita tak suruh entry pun kat situ. Okay? Okay. Sekarang, korang dengar betul-betul. Dengarlah betul-betul. Ustaz, kalau candle tak close bawah shadow, kira breakout ke Ustaz? Tak. Korang kena faham. Breakout kita nak ambil daripada setup. Bukan daripada zone. Setup tu. Setup breakout tu. Ni, kita nak ambil kat sini je. Bukan di zone monthly yang besar tu. Tak. Kita nak ambil zone ni je, setup ni. Faham tak? Kita nak macam ni je. Okay? Macam ni je. Faham tak? So, bila price tu datang, kita nak entry dalam ni je. Kita tak entry pun dalam ni. Okay? Clear? Macam faham, tapi live trade berterabuk je. Itu bukan berterabuk sebab kita tak prepare. Kita kena tulis satu. Sebab bila kita tengah trading, okay, sekarang kan cuba korang jujur. Siapa bila dia tengah trade, bila dia tekan entry je, apa yang dia fikir satu benda. Tolong naik. Cuba beritahu. Dia entry, dia pergi satu je. Tolonglah naik. Tolonglah naik. Betul tak? Sebab it's normal. Benda tu normal. Sebab kita ni manusia. Kita manusia bermain dengan emosi. Tapi apabila korang dah ada ilmu lepas ni, korang boleh berfikir dan korang boleh kawal benda tu. Contoh, bila price tu masuk zone. Sini ada saya tak breakout tau. Okay, then price masuk zone. Korang ada ilmu lah sekarang. Dekat whiteboard korang tu dah tulis lah apa yang Ustaz suruh korang tulis. Tak boleh beritahu lah suruh tulis apa. Tak boleh beritahu. Okay, lepas tu bila price tu masuk, korang tengok whiteboard, korang tahu. Okay, dia tengah nak buat apa. Bila dah ada ilmu, korang dah boleh predict apa yang price nak buat. Okay, ngam, dia dah buat benda ni. Okay, next mesti dia naik lah. Faham tak? Itu contoh bila kita dah ada ilmu. Kita dah tahu apa yang dia nak buat. Contoh. Tiba-tiba dia masuk kan, dalam ni kan, dia buat breakout sell macam ni, tak pecah. Betul dia turun kat sini. Dalam zone lagi ni. Okay, jap. Dalam VIP Pitch Ganas, pernah tak Ustaz cakap korang, guys, cut loss now dekat entry point? Pernah Ustaz kata kat korang? Pernah. Pernah. Macam semalam live trade dekat IG. GBP USD pernah tadi contoh tadi kan, GBP USD semalam cut loss berapa pip semalam, siapa yang masuk tu 1 pip. Cuba korang fikir secara logik dah realistik, logistik ke apa stick ke, cuba korang fikir. Pernah korang pergi live trade dekat mana-mana sifu ke, 1 pip je dia break, disuruh cut. Faham tak? 1 pip dia break ni suruh cut. Faham tak? Sebab kita nak market buat apa. Kita tahu. Kita nak market buat apa. Kita tahu. Sebab bila kita dah ada ilmu, kita tahu. Price bila masuk zone ni, dia kena buat breakout sell. Tiba-tiba dia buat breakout buy. Okay, ni confirm dia akan naik. Faham tak? Confirm dia akan pecah. Okay? Contoh EA tadi. Pecah. Structure sell tu pecah. Kenapa dia turun? Sebab dia buat structure baru. Faham tak? Sebab tu dia turun. Sebab dia buat structure baru. Structure first pecah. And then dia naik. Dia pecah atas. Lepas tu dia turun bawah. Dia buat structure baru. Junam bos. Okay? Clear? TP 10 pip, cut loss 100 pip. Jangan macam tu. Kita tak. Kita kena fikir. Bila kita trader, kita ada ilmu, kita tahu bila masa kita nak buat decision. Kalau kita 5 pip kita nak cut loss lah. Faham tak? Kita tak payah tunggu SL 20 pip ke 15 pip ke. Tak payah. Kita bila kita ada ilmu, kita buat decision on the spot. Kita tahu dia dah break 2 pip, cut je. Sebab kita ada ilmu. Kita tahu, tak. Ini confirm SL. So 2 pip cut lah daripada korang nak tunggu 20 pip. Rugi kot. Faham tak? Duit korang tu, sayangilah duit anda setiap hari. Vitagen pecah body ke baru cut loss dia pecah body. Okay? Faham guys?
Ustaz boleh tunjuk? Belum lagi bang. Belum lagi confirmation. Belum lagi. Ini contoh. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Okay, belum lagi. Okay. So, ini contoh yang Ustaz explain tadi korang. Dalam zone monthly, bukan kita nak entry, itu adalah kawasan yang kita nak cari decision point. And then, kalau ada setup, yes, kita boleh follow. Monthly ke monthly, swing terus. Kalau tak, kita carilah continuation. Faham? Faham tak? Pair dok guys, pair deh. Mantap. Okay, so sekarang ni kita dah tahu lah monthly akan mati kat monthly, betul? Monthly akan mati kat monthly. Ni. Monthly. Ni, price nak naik. Monthly. Macam mana kita nak cari setup untuk kita entry? Inilah yang Ustaz selalu ajar dekat Pondok Ustaz ke, VIP Skanas ke, benda ni. Breakout. Entry, setup, breakout. First, ingat ni SOP SOP Ustaz Okay. SOP. First, monthly or weekly. Jarang lah Ustaz pakai weekly, Ustaz dulu monthly. Untuk cari SNR or direction. Faham? Faham tak? Tulis, jangan tengok saja. Jangan jadi malas. Kata nak berjaya, dah setahun dah. Tak grow lagi, tak serik ke? Tu contoh kakak tengok korang. Aduh. 2. Daily or H4. Setup, breakout. Faham? Jelas ataupun tidak? Okay. Ui, baru berapa orang 3-4 orang je komen jelas. Yang lain hilang. Jelas hilang lah yang lain. Okay, yang lain jelas hilang. Okay. Tengah salin. Okay, salin. Sorry. Jangan marah. Okay. Daily ataupun H4, kita nak cari setup breakout. Ketiga, H1 sampai ke M1, kita nak cari entry point or confirmation. Konfirmasi. Faham? Ini SOP. Tengah tepuk anak ni. Tepuk susu. Okay. Sekarang ni setup breakout. Okay. Setup breakout. Cuba fahamkan betul-betul. Hadamkan betul-betul. Cantik now tulisan. Oh, baru seorang puji. Terima kasih. Okay. Support, break resistant. Okay. First, Ustaz tak nak korang just hafal pattern. Ingat, apa yang Ustaz cakap tadi? First, what is Forex? Kita nak faham konsep apa? Guys? Jual beli lagi. Buy sell lagi. Oh, Ustaz tak. What is Forex? Apa lagi yang korang kena faham? What is Forex? Oh, Ustaz itu topik kedua. Dagangan mata wang. Lagi. Dagangan. Buy low, sell high. Mainan kotak-kotak. Tak. Okay. Investor. Ya, betul. Investor. Okay. Korang kena tahu support ataupun resistance, nak membentuk sebuah support ataupun resistance, dia memerlukan order yang sangat-sangat besar. Faham? Bukan senang-senang guys. Korang entry 0.01 tu dia jadi resistance untuk korang. Tak. Faham tak?
dia perlukan order yang sangat besar untuk dia jadi sebuah resistant ataupun support. Faham? Korang kena betul-betul faham ni, baru korang akan dapat benda ni. Ini korang kena faham dari sudut teori ni. Faham tak? Siapa yang faham? Komen. Faham. Sekarang. Okay. Bila sebuah resistant terbentuk, maksudnya dekat situ ada order yang sangat besar. Sekarang ni, korang cuba tengok. Ada berapa resistant sekarang? Dekat sini ada berapa resistant? 1, 2. Betul tak? Ada 2 resistant kan? Betul? Macam Ustaz kata tadi, nak membentuk sebuah resistant tu, dia perlukan order yang sangat besar ke tak? Ke order kecil-kecil, 0.01 pun boleh bentuk lah Ustaz, resistant. Order yang besar, betul. Order yang sangat besar. Tapi sekarang ni, support ni, Allah, dia berlawak pula. Okay, ni, support ni, dia boleh pecahkan 2 resistant ni. Apa ada kat support ni? Cuba korang fikir betul-betul. Apa yang ada kat support ni? Dia sampai dia boleh pecahkan 2 resistant tu. Order yang lagi besar. Gila, dah ada 2 resistant yang ada order yang sangat besar. Dia boleh kena pecah dengan sebuah support ni. Maksudnya support ni dia ada order yang sangat besar. Sebab tu bila pull back, kita nak buy dekat sini. Faham tak? Faham ke tak faham sekarang? Ini konsep trading. Korang kena faham satu demi satu. Ustaz tak nak korang hafal pattern je semata-mata. Tak nak. Korang kena hafal, faham betul-betul, teliti. Barulah korang, bila korang trade, korang boleh yakin dengan setup. Faham tak? Ini korang tanya, Ustaz macam mana saya nak yakin dengan setup saya? Yelah, korang tak faham. Korang entry berdasarkan pattern. Sebab tu korang tak faham setup korang tu kualiti tu pun tak. Sekarang ni, korang Ustaz tanya, kualiti tu pun tak. Contoh. Okay? Ulang balik tak larat tu. Minum air pun belum. Boleh cari set? Jangan. Jangan. Boleh cari set tu jangan. Okay, fokus. Time frame yang sesuai untuk break. Daily dengan H4. Daily dengan H4 dah tulis dah. Dia tak tulis pula. Okay, daily ataupun H4. Faham? Faham guys? Contoh R pula. Allah, terbalikkan. Allah, demo. Habis ink tu tulis banyak-banyak. Contoh sini. Ni, ada banyak support ni. Faham? Resistant ni pecahkan support. Korang tengok ni, resistant ni R, break S, break S, break S. Dia buat new S. Bang, kawasan ni besar ke tak besar order dia? Cuba tahu sekejap. Besar ke tak besar order dia? Besar bos, besar. Datang sini, kita nak apa? Kita nak sell. Faham? S yang sama level boleh. Ni contoh. Okey, satu lagi. Lagi. Kita ni. Kita cari lagi, kita buat lagi. Okey, contoh sekarang. Okey, mana satu S yang break 2 resistant ni? Resistant. S1, S2. Mana satu korang nak ambil? S1 ke S2? Kenapa ada yang cakap 1? Korang kena tahu. 1 ni dia tak pecahkan apa-apa. Ni. 1 ni dia tak pecahkan apa-apa. Dia naik kat sini je. Dia pecahkan tak resistant? Tak pecahkan. Yang pecahkan 2 resistant tu daripada sini. S yang break 2 R. Nampak tu? Nampak tak guys? Nampak tak? Kenapa korang jawab 1? Kenapa guys? Kenapa? Why guys? Why? Faham? Kita cari. Nampak cahaya. Nampak cahaya tu bagus. Tapi jangan tengok cahaya, silau. Go sekejap lagi. GJ. Kita try tengok GJ. Kita ingat H4 ataupun daily. Itu kat H4. Ni. Ni. Aduh, ni tengok ni. Ni support ni. Dia break berapa R? Support ni break berapa R? Cuba tengok ni.
support, dia break resistor ni, dia break resistor ni, dia break resistor ni. Ai, banyak bang. Nampak tak? Nampak tak? Ustaz untuk breakout perlu lah, perlu tanda. So, boleh tak entry buy situ? Kalau direction betul, bolehlah buy. Tu, nampak tak? Sebab tu lah dia naik, bos. Nampak? Sebab tu lah siapa yang buy tu dia naik berapa pip? 43 pip. Cukup tak cukup? Oi. Lagi banyak R, break lagi legit. Ya, betul. Nampak? Ni contoh. Ini nampak real. Cukup entak angkat. Betul. Cukup entak angkat. Okay? Faham? Boleh. Bos. Sudah 1 jam lebih. 1 jam 40 minit. Kalah PC. Jarang webinar panjang-panjang ni. Okay. Kita ada berapa orang 465 orang apa. Mantap guys. Okay. Kasih 5 jam apa. Sorry. Dulu single boleh 5 jam. Sekarang dah kahwin. Tak boleh. First class dengan Ustaz terbaik. Mantap. Ilmu bermanfaat. Jangan lupa doakan Ustaz. Okay. Okay. So. Then. Ni breakout dah settle. Okay. Breakout dah settle. So. Itu first step. Untuk korang kena cari detail. Cari dulu monthly kat mana. Lepas tu carilah setup. Faham tak? Itu contoh-contoh dia. Contoh direction. Ustaz tunjuk. Okay, goal pula goal. Sama lah goal. Goal pun sama guys. Korang tengok Ustaz mark monthly dengan weekly. Kalau kat goal lah. Monthly dengan weekly. Kotak-kotak dia. Okay, tengok tadi apprentice Ustaz dekat rumah tadi. Dekat rumah. Okay. Dia ada yang nak sell dekat 18. Ustaz cakap apa? Satu je. Ustaz kata possibility goal akan naik lagi. Kenapa? Akan naik lagi. Kenapa? Why akan naik lagi? Why? Cuba beritahu. Sebab waktu tu price kat sini. Under H4. Price kat sini. Waktu tu dia nak cuba sell kat sini. Faham tak? Nak cuba sell kat area ni. Bukan 08 area ni lah. Tapi Ustaz kata possible dia naik sampai atas ni. Possible sebab monthly. Bang, monthly tu clear tu. Monthly tu clear tu. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak tu? Sebab tu Ustaz kata dia mesti cari monthly dulu. Dia mesti sampai monthly. Kenapa nak cuba-cuba sell? Kenapa bang? Nampak? So, walaupun korang ni baru dalam dunia trading, Ustaz nak korang jadi trader yang ada ilmu. Faham tak? Okay? Ustaz nak korang jadi trader yang ada ilmu. So, bila korang buy, korang sell, korang tahu price tu direction dia nak ke mana. Okay? Ustaz tahu sebab ada antara korang orang susah. Korang tak mampu nak pergi personal coaching ke, apa ke. So, apa yang Ustaz ajak korang adalah benda yang Ustaz gunakan setiap hari dan apa yang Ustaz ajar student-student Ustaz. So, gunakanlah peluang ni sebaik-baiknya. Backtest lah sebaik-baiknya. Gunakanlah sebaik-baiknya ilmu yang Ustaz cuba kongsikan walaupun tak seberapa, tapi gunakanlah sebaik-baiknya. Okay? Okay. Weh, tak habis lagi. Relax lah. Asal terima kasih lah. Tak habis lagi. Orang cakap je. Cakap je bukan habis lagi. Okay. Bunyi macam closing shot. Itu scam. Okay. How to backtest? Belum lagi. Sabar. Okay. Contoh. Bila dah sampai pula. Contoh. Kita dah tahu. Price nak naik. Contoh ni. Nak naik. So, kita nak fokus apa? Price nak naik. Kita nak fokus apa? Kalau kat goal kan, ada yang entry sampai M15. Boleh, tak ada masalah.
Oh, lupa. Aduh, lupa. Bang, kenapa dia turun kat sini? Siapa tahu kenapa dia turun kat sini? Ni, Sharp ni. Siapa tahu kenapa dia turun kat sini? Siapa dapat entry kat sini? Siapa dapat entry kat sini? Siapa dapat entry kat sini? Siapa dapat? Tak dapat. Mana VIP pitch ganas? Mana VIP pitch ganas? Mana VIP pitch ganas? Nampak. Korang tengok. Sebelum FOMC, okay, sebelum FOMC tu terjadi, okay, kita ulang. Sebelum FOMC tu terjadi, Ustaz dah bagi lah zone ni. Nampak ni. Support ni dia break semua resistor ni bang. Semua resistor dia break. Aduh. Tapi adalah cara-cara nak precise dia tu. Hayo, bang. Nampak tu. Hai. Apa ah? Ada yang tak berapa okey ke? Siapa yang buka kamera tu harap maklum kita dapat aduan dah tampal. Okey. Siapa yang buka kamera tu harap maklum sila tutup kamera anda. Okey, harap maklum. Terima kasih. Ada yang bukan-bukan ke? Jangan cerita kat sini, jangan. Okey. So, contoh. Okey, Ustaz boleh tunjuk korang. Sabar. Tengok. Ustaz ada share korang. Mana ya? Ni. Internet slow pula. Okey. Ni. Tu FOMC zero float Junam 150 pip. Yang Junam 150 ni pukul 12.30 Ustaz bagi zone live trade. Ustaz kata okay guys, kita nak sell kat sini, live trade kita sell, tapi Ustaz ada scalping sebab Ustaz mengantuk hari tu. Lepas tu pacak dia 300 pip guys. Pacak dia 300 pip. Korang pergi lah tengok video ni. Tu nampak tu. Sharp tu bang. Sharp tu. Sharp. Warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okay guys, so semalam FOMC sebelum NFP pula, sebelum FOMC. Tak ada. Nanti korang nak tengok, korang buka sendiri. Okay, jangan lupa guys, kalau korang nak ilmu yang percuma, Ustaz banyak share kat sana. Okay, Ustaz banyak share dekat apa nama YouTube Pitch Ganas. Okay, dekat YouTube Pitch Ganas banyak Ustaz share secara percuma dekat korang. Okay. Lupa. Official Pitch Ganas. Betul. Okay, let's go. Ustaz tak nak cakap tentang gold, nak cakap pasal currency dulu ni. Okay. Macam nak precise dekat low time frame. Jangan lagi. Okay. Mata tak lego. Okay. Waalaikumsalam. Okay. So, bila kita dah tahu monthly punya direction, nak sell. So, kita nak fokus apa? Guys? Nak fokus apa ni? Kita fokus sell. Kita carilah setup breakout sell. Faham ataupun tidak? Adakah korang faham? Faham, mantap. Okay, kita tengok, kita cari lah satu pair. Apa lah, GBP, USD, GA, GBP je, GCAT. Okay lah, GCAT. Guys, GCAT ngam tak? Kita tengok GCAT. Boleh kita tengok GCAT, guys? Boleh kita tengok GCAT? Boleh. Oleh tu manager MU. Okay. Kita tengok GCAT. Okay, cuba korang tengok. Memang dia lambat loading, bos.
Okay. Tengok First, kita mark dulu. Monthly yang ada ni. Kita mark. Mark je. Okay. Sini dia lekuk sikit ni. Okay. Tengok Ni kita nak ambil. Aduh. Sekejap. Tukar delay dulu. Internet dia slow betul, bos. Okay. Kita ambil macam ni lah. Okay, kita ambil macam ni, guys. So, sekejap lagi kita boleh zoom. Kalau tak, kita tak boleh zoom. Ini korang nampak betapa cantiknya permainan dia. Cuba korang tengok ni. Touch. Pecah. Retouch. Junam. Touch. Sini balik. Nampak? Ngam tak ngam monthly? Ngam. Tapi kenapa korang tak pakai? Mungkin tak tahu. It's okay. Okay. Cuba korang tengok macam ni kan. Price nak naik. Price sangat nak naik. Cari lah breakout buy. S, break R. Break, pullback, buy lah. Dah tahu direction nak naik. Cari pair lain lagi. Pair ni dah nampak sangat. Apa lah. GA. Dah apa GA? GA pun sama lah. Tak nak bagi nampak yang macam susah sikit ni. Ni S, break R. Break, pullback, buy, pacak. Ni tak nak. Ustaz nak cari yang susah. Bagi korang macam mati. Ni Jap. Ini. Guys. Jap. I have something for you. Okay, ni. Guys, tengok ni. Oi. Tak payah spam. Let. Santai lu, bos. Ni. S. Break R. Strong lah. Kau sini nak buy. Strong lah. Tapi, dekat bit ganas, Ustaz bagi apa? Ustaz bagi apa waktu tu? Bukan hari ni, hari tu. Ustaz bagi sell. Setup H1. Kenapa? Why? Orang lain, grup signal lain, mentam buy lah kat sini. Dan hentam buy lah. Semua bagi buy. GA buy. Ustaz dengan senang hati. GBPAD, sell now. Setup mereka H1. Tak percaya? Boleh tengok H1, bos. Di sini. Sebab apa? Why? Cuba itu Ustaz. Kenapa? Bakpo. Monthly cakap sell. Monthly cakap sell tu. Monthly cakap GA ni daripada sini kena turun sampai sini. Faham tak? So, Ustaz pun fokus lah sell. Lepas tu, price nampak otak daily dia masuk, dia buat breakout sell, pullback sell lah. Junam. Sebab tu saya kata, bila korang nak jadi trader, insyaAllah korang akan jadi trader yang berilmu. Sebab korang dah belajar sekarang. Nampak 200 pip, bos. Junam. Bukan sikit-sikit, banyak tu. Faham tak? Faham? Nak jadi macam Ustaz, jangan tu. Korang kena jadi lebih baik dan lebih bagus dan lebih berjaya daripada Ustaz. Itu barulah cita-cita nama dia. Okay? So, itu contoh macam mana bila kita tahu direction. Yang paling penting sekarang adalah direction. Sebab kalau korang tahu confirmation, tapi direction korang salah, confirmation korang tu confirm pecah. Confirm 100% pecah. Okay? Confirm 100% pecah. Faham? Macam mana nak tahu berapa pip junam? Kan dah tahu apa nama direction ni nak pergi mana. Macam nak TP. TP itu bergantung kepada risk management kita. Tapi
Yang paling safe Ustaz boleh beritahu korang adalah bila korang sell, contoh sell kat sini, kan, korang cari breakout buy yang belum diambil. Contoh, ini belum ambil kan, belum touch. So korang sell sini, korang TP kat sini. Ni area ni. TP atas sikit, jangan bawah sangat. Okay, faham? Contoh, bila kita sell situ, nampak ni. Ini ada breakout. S, break R, ada? Bukan sambung buy, bukan. Ini nak suruh TP. Direction cakap sell, nak sambung buy buat apa? Ni contoh. So TP lah kat sini. TP atas ni sikit. So dapatlah dalam berapa pip? 58 pip. Okey lah tu. Faham tak? Okay, clear? Tu sambung buy, ambil kau Q6. Sebab direction cakap sell. Okay, tu TP dah, TP selamat dah, direction dah, SNR dah. Apa lagi ya? Confirmation. Okay, sekarang kita nak bercakap tentang confirmation. Okay, confirmation. Siapa yang nak tahu tentang confirmation? Baru 5 orang, 10 orang je nak tahu tentang confirmation. Okay, confirmation. Apa tu confirmation? Cuba korang beritahu. Apa itu confirmation? Kelas Ustaz dia pelik. Dia belajar teori pula. Apa itu confirmation? Confirmation dari segi istilah adalah itu lawak. Okay, confirmation adalah, ini mesti masuk kelas IG itu. Perubahan arah. RAF. Ni student PC ke? Student personal coaching ke? Okay, confirmation ni adalah sebuah pertukaran trend yang korang tengah tunggu ni. Korang nak buy. Korang nak buy tau sekarang. Trend tengah sell. Korang nak tunggu apa kat sini? Ini yang korang kena faham. Dekat sini korang nak tunggu pertukaran trend ataupun perubahan trend ataupun perubahan arah. Faham? Korang nak tunggu dalam ni dia buat pertukaran trend daripada sell menjadi buy. Lepas tu korang nak sambung buy. Faham tak? Itu perkara pertama yang korang kena faham. Apa itu confirmation? Faham tak? So beritahu je apa itu confirmation. Bagi apa yang korang faham dari segi confirmation. Apa yang korang faham? Perubahan trend, betul. Pertukaran arah, betul. Okey. Lagi, buyer mula masuk. Ya, betul. Lagi, pertukaran arah, breakout. Yes, breakout buy. Contoh, bila price tu masuk, pertukaran trend. Ni, trend tengah sell ni. Contoh trend line, korang pakai konvensi trend line. Trend tengah sell, pecah. Jadi trend buy. Ini dimaksudnya confirmation. Kita nak tunggu dia bertukar trend. Faham ataupun tidak? Faham, bagus. So kalau korang gunakan trend line ke, korang gunakan SNR ke, resistance apa, kena pecah ke, dia buat resistance baru macam Ustaz Jan. Buy, boleh. Korang nak pakai trend line pun boleh. Trend line pun boleh. Break, pullback, nak buy, tak kisah. Time frame apa? Sekejap lagi. Yang paling penting adalah korang kena faham konsep dia apa. Konsep dia adalah pertukaran trend ataupun perubahan trend. Faham? Better nak tunggu time frame M5 pun boleh, M15 pun boleh. Okay? Kalau sampai di lowest boleh terus buy, boleh. Kalau risk dia rendah, boleh je nak terus buy pun, tak kisah. Okay? Faham? So itu dari segi confirmation. Faham? Okay. So untuk VIP Pips Ganas, siapa yang daripada VIP Pips Ganas? Siapa yang daripada VIP Pips Ganas? Sila komen jap.
Okay, untuk VIP Pitch Ganas, Ustaz ada bagi tahu kat korang sebelum ni yang Ustaz akan buat satu risk management untuk korang pada bulan 1. Tapi start hari Isnin ni, apa, admin akan send dalam group nanti untuk risk management. Maksudnya, money management yang Ustaz akan bagi dekat korang bermula daripada 100 USD dan insyaAllah Ustaz akan bagi dekat korang investor pasut. Okay, tapi jangan bagi dekat orang luar ya. Siapa yang bagi dekat orang luar, MC lah kau. Okay, so Ustaz akan bagi Ustaz akan cuba yang terbaik untuk bantu korang untuk grow. Dan kalau boleh kita live trade lah, senang sikit. Sebab kalau contoh, kalau 500 USD ada je follow je, 500 USD pun ada. Siapa yang daripada VIP Pitch Ganas yang account dia 1000 USD kat atas, 1000 USD kat atas. Nanti jangan lupa PM admin sebab korang ada perjumpaan ataupun ada ada apa? Dia bukan perjumpaan. Dia ada program dengan Ustaz di Penang percuma, program khas. Okay. Untuk yang ni maybe insyaAllah kita akan buat live trade Ustaz akan usahakan untuk live trade. Senang sikit sebab kalau gold pagi kadang takut dia naik laju sangat. Okay, so live trade senang. Buy now. Semua orang buy sekali. Okay, 500 tak jumpa ke? Tak, 100 USD. Jumpa di Penang sahaja ya. Di Penang sahaja. So, untuk VIP Pitch Ganas, macam saya kata, korang stay tune. Untuk tapi yang ni investor pasut ni orang yang depo, orang yang dalam account dia ada 100 USD sahaja. Okay, 100 USD sahaja. Tak ada Zoom session. Zoom session ni lah. Apa? Live trade tu Zoom lah. Okay. Minimum depo berapa Ustaz? Yang untuk risk management ni 100 USD. Okay, account tu memang risk dia dalam 10% to 15%. Okay, satu setup 10% to 15%. TP 25 pip. Ini TP wajib. TP wajib tu. Okay. Cara back test sekejap. So siapa yang nak join, tapi kalau korang nak join VIP Pitch Ganas 50 USD je. Tapi yang program ni lah. Okay. Nak join 1000 USD tu, tapi yang tu sehari je di Penang. Itu bukan personal coaching Itu bukan personal coaching. Personal coaching tu lain. Ustaz dah close ke VIP? Tak ada je yang masuk. Broker apa? Vestrado. The best broker. Yang deponya sepantas kilat masuk, withdrawnya sepantas kilat masuk. Ustaz, contoh kat VIP ada belajar-belajar juga ke? Pondok dengan VIP sama ke? Tak sama. Pondok sebab ada yang dah tak aktif. VIP Pitch Ganas semua yang aktif. Ustaz bagi signal 100% di VIP Pitch Ganas. Kelas semua di VIP Pitch Ganas. Okay. So 100 nak grow berapa? Tak tahu lah. Tengok rezeki berapa. Rate dia Ustaz? Rate, Ustaz tak ingat tu rate dia. 4.3. Ustaz masih boleh join ke VIP Ganas? Boleh. Rasanya boleh. Korang search dekat IG, dekat Telegram, korang cari Pitch Ganas registration. Cuba korang search, ada tak? Pitch Ganas registration. Sekejap Pitch Ganas. Ni, Pitch Ganas registration. Ni. Korang search ni. Siapa yang nak masuk VIP Pitch Ganas, korang daftar di sini. VIP Pitch Ganas tu sama monok je. Siapa yang masuk VIP Pitch Ganas tu, dia masuk je dalam pondok sekali. Broker pusat Vestrado. Dah harga guys. Ustaz, step by step entry. Tadi baru tunjuk SOP tu. SOP tu lah.
Nak tahu golden line? Yes. Golden line. Tapi yang golden line tu, korang tahu tak? Ajar cara backtest. Golden line tak nak. Ustaz ajar backtest. Backtest penting. Okay. Ustaz, kenapa entry cell tadi? Entry cell apa tu? Goal ke? Sebab boleh sell. Sebab tu lah Ustaz sell. Dah direction pun cakap sell. Sebab tu lah Ustaz sell. Kalau ikut weekly, dia akan mati dekat mana ni? At least kat sini lah. Dah mati belum? Oh, Mak! Nampak tak? Aduh. Nampak tak? Di sini ha. Mati ha, di sini ha. Nampak? Tu contoh-contoh dia. Kotak-kotak SNR. Mana dia punya RSS tak? Apa RSS pula? Mana ada RSS? Ustaz tunjuk SNR dia dekat monthly atau weekly. Direction tu benda yang paling penting. Kalau korang belajar confirmation macam mana sekalipun, korang tak tahu direction, hancur. Confirm, pecah habis semua. Okay, pecah. Kalau korang nak buy, pecah. Korang nak sell pun pecah. Ustaz, kenapa SNR weekly ambil situ? Ustaz tak kata pun Ustaz ambil SNR yang valid. Ustaz mark je SNR. Kenapa? Okay, korang tengok Ni. Tengok ni. Tak ada pun SNR yang valid betul. Tapi bila korang buka daily, aduh. Bang, hari ni ada tak SNR yang valid? Hari ni ada tak SNR yang valid? Ada tak? Sebab itulah tadi dah ajar kenapa korang tak fokus. Ada second movement, betul. Okay. So, apa yang Ustaz ajar korang, tolong fokus and buat betul-betul. Okay. Fokus buat betul-betul. Okay. Cara-cara backtest Dewan Rakyat. Nah. Ni. Cara-cara backtest. Ni contoh. Okay. Ni contoh yang betul kat ni. S, break R, new R. Pull back, buy. Nampak tak? Ni cara-cara backtest. Ni cara backtest betul. Nampak? Ni. Satu lagi. Siapa yang nak masuk VIP Pitch Ganas tu, korang kena fikir 2 kali tu. Sebab VIP Pitch Ganas bukan untuk korang follow signal. Korang kena buat kerja. Betul, tak tipu. Korang kena buat homework. Teruk. Better jangan masuk. Kalau korang masuk, korang penat. Korang nak kena buat homework 500 screenshot. Lepas tu korang salah satu, korang kena ganti 100. Penat. Okay. Kalau kat PC macam mana nak SS, Ustaz tak ajar. Tak ajar pula kelas macam mana nak screenshot. Itu bayar tepi bang. Aduh, ini nak ajar SNR. Dia tanya macam mana nak ajar screenshot pula. Aduh. Mati bos. Okay. Ishak dah lena. Ishak mana pula? Kita tengok.
Tak, dia tak lena lagi. Apa kata dia lena? Cuma mata dia tu dah layu dah lah. Dah layu dah. Dah layu dah. Sikit lagi dia hilang. Sikit lagi dia hilang. Okay? Betul. Betul. Ni lah contoh-contoh korang boleh apa? Korang boleh tengok cara-cara macam mana dia orang buat screenshot. Bila korang buat screenshot, korang akan nampak benda ni detail, clear. Setup-setup tu clear. Faham tak? Baru lah korang boleh cari seorang trader. First step, cari benda ni dulu. Okay, cari benda ni dulu. Sebab ini cara korang actually setup. Faham? Behedok. Behedok guys. Ui, kita ada 427 orang lagi. Okay. So yang dalam VIP Pondok Ustaz, stay tune dan tanya minggu ni korang win banyak gila, korang profit banyak gila. Alhamdulillah, semoga korang murah rezeki selalu dan jangan lupa doakan Ustaz selalu, and then teruskan berjuang, teruskan mencari jawapan, teruskan mencari konsistensi korang. Okay, mana ni GA Shell Pad So apa iPad dapat iPad scam. Ni bukan Aiman Toy, bukan. Itu jangan tengok. Ni gold sell semalam. Korang cuba tengok ni, perempuan 50 USD 50 USD jadi 500, 50 USD jadi 500. Nampak? Suri rumah perempuan. Ni seorang lagi perempuan juga, daripada 47 USD jadi 1100 USD. Nampak? Perempuan. Pelik bos. Okay, so itu je daripada Ustaz hari ni. Ustaz dah KO, masih belum minum air. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi under VIP Pix Ganas. Stay tune, minggu depan kita kelas macam biasa. Sebab Ustaz dah Ustaz dah settlekan rumah Ustaz. Esok rumah Ustaz pun internet dah masuk. And then insyaAllah kita punya kelas akan ada setiap malam macam biasa balik. Okay? Ada part tu ke Ustaz? Tak ada. Semua kelas dalam VIP Pix Ganas saja. Okay? Siapa yang nak masuk VIP tu, ada ke yang nak masuk VIP? Nanti korang PM ni, admin Pix Ganas. Okay? Korang PM admin Pix Ganas. Cuma satu je Ustaz nak minta daripada korang yang ada dalam kita punya live Zoom malam ni. Jangan lupa guys untuk post story feedback macam mana kelas korang dengan Ustaz pada malam ni dekat Instagram Pix Ganas. Okay, jangan lupa bagi feedback dan jangan lupa untuk doakan Ustaz. Kalau nak tag IG personal pun boleh. Masa untuk kita naikkan followers kita. Okay, masa untuk kita naikkan followers kita. Jangan lupa juga YouTube Pix Ganas. Pix Ganas Official. Pix Ganas Official. Pix Ganas Official. Nanti video recording ni Ustaz hantar dalam Pix Ganas Official di YouTube. Okay? Faham? Cicak, terima kasih. Okay? So itu je daripada Ustaz. Dan jangan lupa guys, kita jumpa dalam kelas VIP Pondok minggu depan. Kita start daripada awal, satu demi satu. Dan semoga 2022 ni korang fly per habis. Dan semoga 2022 ni korang dapat ubah nasib family korang. Korang dapat bagi satu kebahagiaan. Korang dapat bagi satu sinar yang baru, cahaya dalam segala kegelapan yang ada pada tahun ni. Okay? Ustaz doakan yang terbaik untuk korang. Semoga korang murah rezeki selalu. Semoga korang konsisten. Semoga korang jadi anak yang soleh, soleha. Anak yang berbakti buat kedai bapak korang.
suami yang berbakti kepada anak-anak, isteri yang berbakti kepada suami, anak-anak. Semoga yang sebaik-baiknya untuk korang, dan semoga korang menjadi seorang jutawan yang dermawan. Semoga korang cepat-cepat jadi jutawan, dan semoga korang jadi kaya raya, kaya lagi pada Ustaz, dan jangan lupa doakan Ustaz. Okay? Faham guys? So terima kasih banyak guys. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum guys. Bye bye guys. See you tomorrow. Doa penutup. Bismika ahya wa amut. Lupa tu, tak ada lagu. Tak ada lagu guys. Terima kasih guys. Bye bye guys. Siapa daripada Penang? Ada daripada Penang ke? Tadi ada daripada Penang. Ibung tebal. Thank you Ustaz. Welcome. Saya Perlis. Bayar lepas. Ui, dekat. Bayar lepas. Dia Lutong. Oh, mantap. Bayar lepas dekat. QB. QB tu mana dekat ni. Ustaz Penang ke? Ya, Penang. Sungai Dua. Seberang ke pulau. Tasik Glugok. Ui, dekat. Balik pulau. Oh, Ron tahu. Ustaz kat mana? Bayan Baru. Ustaz dekat Penang lah. Kapal Sing. Oh. Mana perlu Ustaz? Saya belanja ikan makat apa? Mantap. Saya nak pergi kat Bukit Bendera. Oi. Ustaz duduk kat Somerton. Ya, Ustaz kat Somerton guys. Somerton. Ustaz ada di Seminar Cap. Tak tahu lagi. InsyaAllah ada rezeki sampai. Sebab ada hal dengan family sikit. Somerton QB. Ya, Ustaz stay kat Somerton QB. Gul, Ustaz ada hold lagi ke? Tak ada tadi. Tak boleh. Kalau Ustaz hold, Ustaz tak boleh fokus mengajar. Kita lepak QB guys. Kita lepak QB esok guys. Okay guys, so itu saja daripada Ustaz. Selamat malam guys. Assalamualaikum. Jangan lupa tag IG Pizkanas. Okay. Bye guys. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa kita jumpa dalam VIP Pizkanas. Ramai-ramai kita fly bersama-sama.